Assalamualaikum semua. Hari ni selera lain macam sikit lah. Hari ni terasa macam nak bawa kereta Ferrari lah. Dah lama tak bawa kereta Ferrari kan. Korang minta kan abang, takkan nak bawa kereta-kereta jadi buatlah kereta mahal. Hari ni, that's why selera aku bertukar ini kan. Biasa makan, orang kata, makan masak lawat cili api. Hari ni kita nak makan kereta Ferrari. Macam biasalah. Nak tahu kereta apa? Make sure tonton habis. Kunci dah dekat tangan pula. Nak tahu kereta apa? Okay? Jangan lupa, subscribe. Lupa tekan loceng. Jom. Bercakap pasal jenama Ferrari. Kalau aku tanya pada korang, Ferrari tu apa? Dan of course kau akan membayangkan Ferrari adalah sebuah kereta sport, agresif, garang, warna merah dengan dia punya exhaust prang, engine yang power. Tetapi lainnya model yang saya nak review yang mana korang lihat kepada tajuk asal, ini adalah Ferrari Roma. Di mana untuk desain Ferrari Roma yang ni, dia lain sikit daripada seperti mana yang saya suruh korang bayangkan tadi itu. Dia macam tak mewarisi DNA garang sebuah Ferrari yang ada seperti mana yang anda membayangkan tadi. Dan kalau tanya pada saya akan katakan ini adalah antara model Ferrari budak baik lah. Budak baik yang saya masukkan lah, dia jenis yang sopan, lemah lembut, yang orang katakan yang ada stylo, macam tu. Itu yang membezakan antara Roma dengan model Ferrari yang sedia ada. Di mana kalau anda melihat kepada Ferrari Roma yang ini, dia adalah sebuah model yang macam katakan model yang sopan dengan desain yang ala-ala kadar, dan yang paling penting sekali dia sesuai untuk digunakan sebagai Delica. Maksudnya inilah dia boleh dibawa pada setiap hari. Kalau kita lihat kebanyakan orang Ferrari dia akan guna pada waktu TT lah, waktu weekend dia akan keluar. Tapi yang ni sesuai untuk Delica. Di mana untuk model ini sebenarnya dia adalah diinspirasikan daripada model 250 GT Berlinetta Lusso ataupun 250 GT2+2, di mana anda lihat kepada desain dia ni, dia ada elemen terkini lah. Maksudnya kereta zaman kini lah. Di mana DNA yang asal dulu tajam-tajam tak ada. Terbaliknya kalau lihat, it's very simple. Dan untuk first time juga saya merasakan untuk bahagian grill depan ni, dia ada lubang-lubang yang tak pernah ada pada model Ferrari sebelum ini. Dengan shake yang tajam, masih lagi ada identiti Ferrari, tapi tak macam dulu. Very simple. Logo kat sini, lampu yang agak lurus, agak tirus dengan bahagian bawah. Ni. Logo ada dua, sini dan juga bahagian bawah. Dan jika anda melihat pada bahagian bawah, dia ada satu 4 segi ni. 4 segi ini adalah radar, di mana dia juga ada sistem yang tak ada pada kereta-kereta Ferrari sebelum ini. Ini boleh katakan dia macam satu orang kata reformasi yang dibawa untuk menyatakan, okay, next aku kena pergi kereta zaman kini. So that's why lah dia masuk dengan ada sistem, dan ada sistem ini adalah full package. Seperti mana anda lihat, inilah Ferrari Roma. Dan kita beralih sikit ke bahagian tepi, kita tengok tepi ada apa. So, untuk bahagian sisi, dia ada lain sikit. Di mana kebiasaannya untuk kereta-kereta Ferrari, kita akan perasan depan pendek, belakang panjang. Tetapi untuk Roma ni terbalik. Depan panjang, belakang pendek. Sebab apa? Sebab enjin dia berada dekat bahagian depan. Ini adalah situasi yang kita dah lama tak tengok. Dan of course, anda melihat dekat situ, pada bahagian tepi dia ni, hadir dengan rim bersaiz 20 inci bersama dengan tayar Michelin PS4, tetapi saiz tayar depan dan belakang lain. Depan dia gunakan 245/35, belakang dia gunakan 285/35. Dan seterusnya,
Bahagian tepi pun ada juga satu logo Ferrari kat sini. Tapi yang ini kau boleh customize tau. Dan of course untuk bahagian side mirror dia berada pada bahagian pintu. Dan untuk yang ini memandangkan ini sebuah model GT, dia adalah guna jenis door yang frameless. Dan of course design dia memang nampak sporty lah. Dan seterusnya kita pergi ke bahagian belakang. Untuk bahagian belakang pun dia tak macam Ferrari sebelum ni. Kalau sebelum ni Ferrari lampu belakang macam mana? Bulat-bulat kan? Tapi yang ni tak ada bulat-bulat dah sekarang. Dia jenis yang menajam juga. Dia sama juga macam bahagian depan. Dia cuba implikasikan pada bahagian belakang. Dia buat lebih tirus sekali lah benda tu. Dan of course untuk bahagian belakang ni, di sebalik tulisan Ferrari dekat sini, dia sebenarnya adalah sebuah spoiler ataupun satu spoiler yang boleh bergerak ikut speed kita. Kiranya dia ada 3 level tau. Dia ada low, medium dan juga high. Di mana yang ini adalah mengikut kepada kelajuan kita. Makin laju, dia akan makin sama ada makin rendah atau makin tinggi lah. Dia akan work berdasarkan kelajuan kita. Yang ini kita tak nampak. Tapi masa jalan, kita akan nampak dia bergerak kat situ. Okey? Seterusnya, kita boleh nampak bahagian bawah ni. Dia ada pipe dia, ada 4 pipe dengan ada diffuser yang bergabung sekali. Dengan ada 4 pipe exhaust dekat bahagian belakang. Dan ini adalah sebuah, Roma adalah sebuah kenderaan GT 2+2 tau. Di mana 2+2 adalah dia ada seat 2 depan dan juga 2 bahagian belakang. 2+2 ni maksudnya bukanlah untuk belakang tu bukanlah untuk orang dewasa yang boleh duduk seperti biasalah. Tetapi sebaliknya sama ada kita guna untuk letak barang ataupun untuk anak-anak kita macam anak saya kan, bosku kan. Dia kan duduk belakang okeylah kan. Dan ini untuk bahagian bonnet yang ini dia punya saiz dia adalah 272 liter. Tetapi dia boleh diluaskan lagi. Anda kata kalau nak pergi main golf ke apa, ini ada satu button. Tekan je button ni. So yang bahagian seat belakang akan diturunkan dan saiznya daripada 272 dia akan jadi 345 liter. Nampak lagi besar lagi lah. Dan satu lagi interesting adalah kalau kau nak tahu kereta kau ni didatangkan dengan apa benda yang ada. So kalau kau nampak kat sini, belakang ni dia tulis personalization specification. So kiranya ini ibarat macam surat beranak lah. Semua dekat sini ada pada kereta ni. Ini kiranya surat beranak lah. Okay? So, that's all untuk bahagian luar. Sekarang ni kita masuk pula ke bahagian dalam. Untuk bahagian dalam, dia lain daripada lain juga. Kereta ni memang dia suka lah lain daripada lain. Di mana kalau anda lihat, dia tak ada lagi elemen button-button tau. Yang mungkin membuatkan setengah orang fikir, tak feel lah kereta Ferrari tak ada button. Aku nak ada button. Tetapi dia cuba bawa perubahan, transformasi saya katakan. Semua dibuat sebagai buttonless. So kiranya tak ada button. Sebaliknya semua digantikan dengan touch. Termasuklah dengan push start button dia. Push start button tak ada button bang. Dulu sebelum ni ada kereta-kereta Ferrari ada button kan. Bawa ada dengar bunyi. Bawa ada feel. Tapi ni tak ada. So kita dengar Semua touch babe. Semua touch kena Yang membuatkan dia lagi steam Dan of course kelainan ni adalah semua adalah screen. Dia tak ada lagi button-button, semua screen. Termasuk aku rasa ini adalah antara kereta Ferrari yang ada screen yang paling besar sekali, 16 inci untuk bahagian driver. Bahagian tengah ni macam tablet sikit, 8.4 inci. Untuk bahagian kiri pun ada juga, passenger pun ada bang, 8.8 inci. Kiranya orang sebelah tak adalah bergaduh, bang nak adjust ni bang, nak adjust. Tak. So tekan tu, semua tekan. Semua kat situ, semua everything can control. Navigation, audio, performance, kau nak tengok speed berapa, semua ada kat situ bang. Dan of course untuk yang ni macam saya katakan, semua adalah jenis touch. Kalau anda lihat dekat bahagian steering ni, semua jenis touch babe. Kau nak apa kau tengok semua ni signal bahagian sini, ada pedal shift, everything. Dan of course mode yang ini saya ceritakan kemudian. Okay, semua touch, kiri kanan adjust. Kau nak adjust kamera, kau nak adjust side mirror, semua adalah jenis yang touch. Hilang identiti Ferrari. Tapi setengah orang suka sebab ini adalah satu perubahan yang lain. Okay, termasuklah dengan dia punya twin gear. Twin gear dia bang, macam ni bang, ni turun, naik turun, guna pedal shift. Semua yang guna yang boleh katakan hilang. Segala-gala button semua hilang. Semua adalah jenis yang screen dan juga jenis yang touch. Of course kalau lihat kat sini, yang ini adalah soft. Okay, soft.
Dan of course yang ini didatang juga dengan Alcantara. Di mana kalau anda perasan, dia cuba buat satu kombinasi kalau luar gelap, dalam cerah. So anda lihat luar gelap kan? So bahagian dalam dia cuba datangkan dengan material yang agak cerah, dengan yang ini adalah leather seat dengan ada Alcantara berwarna gelap. Dekat bahagian sini Alcantara berwarna cerah, ada dengan perkataan Roma lagi, JBL speaker, apa lagi? Yang ni armrest untuk bahagian atas pun semua adalah bahagian leather, dan saya tak nampak pun ada carbon fiber dalam ni. Mungkin customize lah. Kalau kau, sebab menariknya pasal Ferrari ni, kau boleh customize ikut apa yang kau nak. Orang lain ada kan, kau tak nak macam dia kan, kau boleh buat. Tak cukup pada tu, kau nak lagi lebih, boleh dia buat. Kau pergi dekat Itali, kau boleh pilih apa yang kau nak. Yang paling penting apa bang? Ini kena ada bang. Tak ada? Tak apalah, pakailah kereta apa dulu Tak ada nanti barulah pilih. Aku ni pun mengagam ini. So itu bahagian dalam lah. Sekarang ni kita pergi pula ke driving experience. Ini yang kita nak tahu. So bagi anda yang tak tahu, sebenarnya nama Roma itu diambil daripada ibu negara Itali, iaitu Rom. Itu adalah fakta yang ada di antara anda yang mungkin tak tahu. Dan of course, part yang paling penting sekali adalah driving experience lah. Dan of course, untuk maklumat anda, ini menggunakan enjin 3.9 liter V8 turbo dengan 620 PS dan juga 760 Nm torque, dan dengan kotak gear 8 kelajuan automatic, dan juga of course 0 to 100 dia cuma 3.4 saat, dan juga top speed dia boleh pergi sampai 320 km sejam. Dan best partnya lah, kereta ni kan, serius babe, kereta ni budak baik babe. Kereta ni budak baik. Dia tak seganas adik-beradik dia yang lain. Dia sangat-sangat baik, di mana ini kereta yang sangat sesuai digunakan sebagai kereta harian. Aku masa mula-mula bawa tu, mula-mula aku rasa stres lah, maklum lah bang, bukan kereta Dan. Tapi makin lama bawa, makin selesa pula. Of course, cerita pasal Ferrari apa? Menceritakan tentang agresif, ceritakan tentang kelajuan. Untuk yang ini, walaupun Roma ni nampak budak baik, di sebalik budak-budak baik dia tu, dia ada keagresan dia tu. So kiranya dia ada kegarangan dia tu, di mana enjin tu kalau kau nak dia laju, dia boleh pergi laju. Kalau dia pergi slow, dia boleh pergi slow. Tak ada masalah. That's true. Di mana sekarang ni sebenarnya dia ada beberapa mode pemanduan tau. Macam sekarang ni okey lah. Sekarang ni saya bawa dalam tadi hujan, kita bawa dalam wet. Kemudian sekarang ni saya dalam peringkat pergi ke comfort, dan seterusnya dia ada juga sport, dan of course paling tinggi sekali dia ada race lah. Dan of course untuk hari ni kita takkan guna race. Race kalau kau nak guna dalam track tak ada masalah. Dan hari ni kita cuma pergi 2 mode saja. Kita pergi ke comfort dahulu, dan of course profil dia yang sangat-sangat rendah, yang membuatkan kau boleh kontrol kereta ni dengan sangat-sangat mudah. Walaupun kau pada kelajuan yang agak tinggi, macam tadi saya ambil corner lebih kurang dalam 145 km sejam, tanpa membrake pun kita boleh, orang katakan boleh ambil corner tu dengan keadaan yang sangat-sangat stabil. Dan of course, kalau kita tengok, macam saya katakan, yang penting dia lah, walaupun pada kelajuan kau nak dapatkan 160 km sejam, RPM dia bawah 3,000 bang. Bawah 3,000 RPM dia. Dan nak dapatkan 160 senang. That's why aku cakap, di sebalik budak-budak baik dia tu, jangan underestimate bahawa dia boleh pergi lebih daripada apa kau sangkakan. Itu baru comfort mode bang. Okey, kita tukar pula kepada sport mode. Okey? Okey lah, kita guna pedal shift sikit lah. Kita tengok macam ni. Gear 5, tengok nampak? Kita layan karak highway ni. Dengan gear 5, kita maintain gear 5 lagi, tengok. Gear 6, okey, dia bertukar balik. Tengok walaupun kelajuan saya agak tinggi, RPM 2,000 je bang. RPM 2,000 je. Dan of course, walaupun kereta Ferrari biasa kita dikaitkan dengan kereta sport, tetapi kalau saya lalu pada bumpy pun, kereta ni tak terlalu rendah sebenarnya. Tak terlalu rendah. Dan of course, bumpy dekat genting tu, nak lalu dia sangat-sangat mudah. Nampak? 1819 senang. Senang bang. Ya Allah ya Tuanku. Gan. Balik. Okey.
kita buat closing sikit. Kita cerita berapakah harga Ferrari Roma ni. So, macam excited kan? Apa tadi kita cerita? Harga. Ramai nak tahu kan berapakah harga? So, untuk kereta yang saya review yang ini, harga asas dia adalah RM968,000 sahaja. Dan yang ni tak termasuk dengan cukai, tak termasuk dengan insurans, road tax, semua tak termasuk Yang itu kau kena kira sendiri lah. Dan of course, yang ini adalah base price yang untuk model ini. Anything custom, kalau kau nak tambah ni, dia akan add on dekat situ lah. Okay? So, aku rasa itu je kot. Aku dah excited sangat ni dengan paling penting apa? Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loceng. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. ABG. Bye-bye.